5 isu kerajaan PHBN ikut telunjuk DAP. Sekarang dah masuk 100 hari usia Kerajaan Gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Jadi, kami nak berkongsi 5 isu yang menunjukkan kerajaan ini sebenarnya sedang ikut telunjuk DAP. Nak tahu tak apa 5 isu tersebut? Yang keempat terpaling tak masuk akal. Baik, isu yang pertama. Kaji semula mata pelajaran pendidikan Islam. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah meminta mata pelajaran pendidikan Islam dikaji semula supaya memberi kefahaman yang jelas dan pelajar tidak semudahnya percaya sebarang hujah mana-mana pihak, meskipun ianya tokoh parti politik mahupun para ulama yang ada. Kita dah maklum, institusi pendidikan Islam dan pengajian agama di negara kita ini berkembang subur di negeri-negeri pembangkang. Permintaan PM ini seolah-olah menanam rasa curiga serta menimbulkan polemik terhadap hal ehwal umat Islam yang boleh mengundang perpecahan. Selain itu, ia juga boleh memarakkan agenda liberalisme dan pluralisme ke dalam pendidikan pelajar. Yang kedua, penceroboh tanah disantuni. Baru-baru ini berlaku di Pahang seramai 500 penceroboh tanah yang berkumpul bersama wakil rakyat DAP menuntut untuk berunding. Golongan ini sudah banyak teroka tanah secara haram. Adakah rundingan tersebut untuk ditawarkan geran? Terdahulu, di Perak, DAP pernah menuntut geran pendudukan tanah sehingga 999 tahun. Di Pulau Pinang pula, kampung-kampung warisan penduduk asal telah pun lenyap pupus dek menjadi idaman pembangunan para kapitalis. Adakah kita sedar perkara ini? Yang ketiga, muslihat menangani masalah perumahan negara. Baru-baru ini, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT Ngah Koming bersungguh-sungguh membawa masuk pakar dari Lembaga Perumahan dan Pembangunan iaitu HDB Singapura ke KPKT. Ramai yang mengkritik kerana risau jika kerjasama ini boleh membuka ruang keselamatan dan kedaulatan negara untuk diakses pihak asing. Menteri KPKT pula cuba nak merasionalkan tindakan ini sebagai kerjasama antara kerajaan seperti yang pernah diadakan. Tetapi hakikatnya ramai yang tahu sejarah rancangan perumahan Singapura adalah merupakan sebahagian agenda strategik dan licik parti pemerintah negara itu iaitu PAP. Keempat pula, penjualan mercun telah dihalalkan khusus untuk anak-anak muda. Kalau nak tahu, sejak tahun 1995, kerajaan telah mengharamkan penjualan mercun dan bunga api. Tetapi keputusan tersebut telah ditarik pada tahun ini apabila keputusan mesyuarat kabinet menghalalkan semua penjualan barangan berbahaya itu. Dulu kerajaan sekat sebab banyak kesan dan akibat daripada tragedi yang menimpa. Dah memang jelas mercun dan bunga api ni bahaya, terutama pada kanak-kanak. Katanya menghalalkan penjualan mercun ini untuk tingkatkan pendapatan negara. Tetapi sebenarnya keuntungan akan diraih oleh kelompok tertentu sahaja. Sedangkan yang menanggung kos besar akibat kebakaran, letupan, kecederaan, kehilangan anggota dan kematian adalah rakyat dan negara. Ingat tak lagi tragedi letupan di kilang Bright Sparkles di Sungai Buloh pada 7 Mei 1991. Yang kelima, harga daging babi lebih diutamakan. Ketika rakyat sedang terbeban terhadap harga barang mentah yang masih tinggi, harga daging babi pula lebih diberi perhatian oleh kabinet. Fokus yang tak seimbang ini sangatlah memperlihatkan kerajaan PHBN hanya menjaga poket kelompok tertentu sahaja. Begitulah kehebatan dan kelicikan DAP sehingga kerajaan gabungan PHBN tunduk dan mengikut telunjuk mereka. Diam-diam DAP rupanya berisi.